ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Abu Abdullah Husain bin Muhammad Nasir bin Muhammad Taib Al-Mas'udi Al-Banjari bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Alhamdulillahilladzil a'ta in'amal jazilan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadaratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung lagi kuliah pengajian berkitab kita, iaitulah kitab Hidayatus Sibyan. Moga dengan pengajian ini akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka atas jalan iman itulah Allah masukkan kita semua ke dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok syiah yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya, yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung kitab kita Hidayatus Sibyan, kitab Jawi, muka surat 7, 9 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, artinya sekaliannya itu muafakat bagi barang yang diketahui oleh Allah Ta'ala dan bagi yang disurat pada lauh mahfuz dan bagi diri pekerjaan. Lawannya al-kizbu, artinya dusta mereka itu, iaitu mustahil. Baik, ini kita sambung lagi sifat yang wajib bagi para rasul dan para nabi semua sekali. Bukan hanya nabi kita Nabi Muhammad SAW, tetapi semua nabi-nabi 124,000 orang dan juga semua rasul-rasul 313 orang. Jadi sifat yang pertama iaitu sifat as-sidqu, yakni cakap benar. Cakap benar ni bukan mesti dengan cakap saja sebenarnya. Benar di sini maknanya cakapnya benar, perbuatannya pun benar, dan diamnya pun benar. 3 perkara. Bila sebut Nabi itu benar, makna benarnya Nabi itu katanya benar, perbuatannya pun benar. Maksud perbuatan benar tu, perbuatan Nabi itu sentiasa betul, tak ada tersilap walaupun sedikit, secara tak sengaja ke apa, tak ada, benar berlaku. Kemudian
diamnya Nabi. Kalau Nabi diam satu-satu perkara, itu bermakna perkara itu dibenarkan Nabi. Kalau nescayalah, kalau benda tu tak benar, mestilah Nabi tidak akan mendiamkan diri. Mesti Nabi akan tegur. Begitu juga kita yang nak ikut Nabi, maka kata ulama, siapa yang diam atas barang mungkar, maknanya dia ni meredai mungkar. Nampak ada budak-budak duaan, budak-budak remaja lelaki perempuan, kita tahu dah orang kampung kita, dia tak menikah lagi, tengok berpeluk-peluk, kita tak kata apa, senyap, bermakna kita reda atas maksiat yang dia buat. Maka kita juga menanggung dosa yang sama. Jangan buat ringan ni. Sebab Nabi dia takkan diam kalau benda tu salah. Kalau benda tu tak ada salah, Nabi diam. Sebab tu dalam masalah ni kita belajar ni, sifat siddiq ni maksudnya benar perkataan Nabi, benar perbuatan Nabi, dan benar diamnya Nabi. Begitu. Okey. Jadi kita sambung, dia kata ertinya sekalian itu muafakat bagi barang yang diketahui oleh Allah Ta'ala. Maksudnya perkataan Nabi yang benar tu, apa saja Nabi cakap tu benar. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Suratul Najmi ayat 3 dan 4. Semua yang diperkatakan oleh Nabi itu tidak lain melainkan hanyalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya semata-mata. Nabi tak akan cakap satu benda yang bukan datang daripada wahyu. Kita bercakap ni ikut emosi. Kita nak kata apa, rasa nak marah, rasa nak puji, ikut perasaan. Kena benda tu baik dengan kita, suka. Benda tu tak baik dengan kita, walaupun betul, kita marah. Sebab tak kena dengan cita rasa. Tu kita emosi tu kita dikawal oleh nafsu. Kita ikut nafsu kita. Adapun Nabi memang ada nafsu juga, tapi nafsunya Nabi ni nafsu kamilah, nafsu yang sempurna, bukan nafsu yang mengheret kepada kejahatan. Adapun nafsu kita orang biasa ni, innan nafsa la'ammaratu bisu', sesungguhnya nafsu itu mengheret kamu kepada kejahatan. Tu nafsu kita. Nafsu Nabi tak gitu. Nafsu yang sempurna, nafsu yang terbaik. Jadi kata Syekh, semua tu perkataan Nabi yang benar, perbuatan Nabi yang benar, dan juga diamnya Nabi yang benar itu muafakat bagi barang yang diketahui oleh Allah Ta'ala. Maksud muafakat maknanya bertepatan dengan apa yang Allah tahu. Allah tahu Nabi cakap tu benar, Allah tahu perbuatan Nabi tu betul, Allah tahu juga apa yang Nabi diamkan itu pun benar. Macam tu. Sebab apa kita nak kena faham yang macam ni? Dia begini, sejarahnya ulama menyusun sifat 20 dan juga sifat Nabi ni. 20 sifat wajib bagi Allah, 4 sifat yang wajib bagi Rasul. Sejarah dia, kenapa ulama susun benda ni? Kerana waktu zaman dulu tu ada orang yang bercakap sesuatu yang salah tentang Tuhan dan salah tentang Nabi. Maka untuk pertahankan Allah dan Rasul, ulama keluarkan dalil-dalil daripada ayat Quran, kemudian dijadikan hujah sebagai dalil, dipanggil sifat 20. Untuk pertahankan bahawa Allah tak begini, supaya tahqiq umat Islam kenal Allah dengan kenal yang sebenar-benarnya. Kemudian pula bila orang kata tentang Nabi, ulama keluarkan dalil-dalil yang menunjukkan Nabi bukan macam ni, untuk rad perkataan mereka yang menyesatkan kata-kata mereka pada Nabi. Seperti mana ada orang kata Nabi pun boleh boleh buat silap, kadang-kadang Allah pun tak perasan Nabi buat silap. Jadi nak rad perkataan ni, ulama bawa dalil, bawa hujah, maka ulama susun Nabi sifatnya yang pertama as-sidqu, benar. Maksud benar ni, Allah tahu apa yang Nabi kata semuanya benar, Allah tahu apa perbuatan Nabi semuanya benar, dan Allah tahu diamnya Nabi pun benar. Jadi bukan maksud seperti mana orang-orang jahil berkata bahawa Allah pun tak tahu bahawa Nabi dia pun tak betul juga. Yang tak betul bukan Nabi, yang tak betul YB. Sebab apa? Sebab YB pilihan manusia. Manusia yang pilih tu pun banyak tak betul.
Betul tak? Ada yang betul, ada yang tak betul. Maka yang dilantik, yang dipilih pun ada yang betul, ada yang tak betul. Allah bukan ada yang tak betul, Allah semua betul. Bila Allah yang betul, bila Allah lantik nabinya, nabinya confirm betul. Dia begitu. Wa yubayyinullahu lakumul ayat, kata Allah. Dan Allah menjelaskan ayat-ayat keterangannya kepada kamu. Kerana apa? Wallahu alimun hakim. Kerana Allah mengetahui lagi maha bijaksana. Allah tahu semua. Takkan Allah tak tahu Nabi ni? Allah nak lantik tu takkan Allah tersilap lantik. Ni jaga. Ini soal akidah. Seperti mana puak-puak Syiah kata malaikat Jibril tersalah hantar wahyu. Patut nak hantar wahyu kat rumah Saidina Ali, terhantar ke rumah Nabi Muhammad. Tu yang Muhammad jadi Nabi dia tu. Kalau ikut Saidina Ali jadi Nabi. Ni gila. Kita dah akidah ahli sunnah wal jamaah, kita kena pegang Allah yang lantik Nabi Muhammad menjadi nabinya, kan? Bukan lantikannya baru 1400 tahun yang dulu, sejak sebelum dijadikan Nabi Adam lagi, kan? Kisah ada cerita dalam kitab Jauharul Mahub, ada cerita dalam kitab apa nama kitab tu tak ingat nama kitab tu, kitab Imam Nawawi. Dia cerita bahawa Nabi Adam AS apabila apabila Nabi Adam AS dikeluarkan daripada syurga, diletakkan ke bumi, maka Nabi Adam pun berdoa mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunkanlah saya ya Allah dengan berkat Muhammad. Disebut nama Nabi kita Nabi Muhammad, padahal waktu tu Nabi Adam, Nabi Muhammad belum lahir lagi, lambat lagi disebut nama Muhammad. Maka Allah tanya, apa yang kamu tahu dengan Muhammad? Nak kata Nabi Adam, aku tak tahu. Tetapi sewaktu aku dijadikan di dalam syurga, aku melihat namamu Allah, namamu Tuhan berdampingan dengan nama Muhammad. Maka aku tahu kalau nama yang duduk bersebelahan dengan namamu bukan makhluk yang calang-calang. Mesti makhluk ini adalah kekasihmu. Maka kata Allah, benar. Atas berkat Nabi Muhammad, Allah mengampunkan Nabi Adam alaihi salam. Ni kata, ni ulama cerita, bukan kita reka-reka, bukan ambil daripada surat khabar berita harian. Ambil daripada kitab. Ulama cerita, kan? Tu. Jadi hebat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi apa saja muafakat, bersepakatlah perbuatan Nabi, perkataan Nabi, diamnya Nabi dengan Allah diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tahu semua benda. Kerana kalau kita kata Allah pun tak tahu Nabi dia pun buat silap, bermakna Allah pun jadi jahil. Sebab Allah tak tahu. Dah, Allah Maha mengetahui. Allah tahulah. Tu. Baik. Dan lagi kata Syekh, bagi yang disurat pada Lauh Mahfuz dan benarnya Nabi dari sudut perkataan, perbuatan dan diamnya Nabi ni, tiga-tiga ni itu bersepakat dengan Lauh Mahfuz. Apa maksud Lauh Mahfuz? Lauh ni bahasa Melayunya papan tulis. Macam whiteboard lah, tapi bukan whiteboard. Macam mana wallahu alam yang Allah cipta. Cuma untuk kita mudah fahamnya, lauh tu satu tempat tulis, papan tulis. Macam mana? Wallahu alam rupa dia. Kemudian pada lauh tu bersamaan dengan dia ada kolam. Kolam ni bukan kolam renang. Kolam tu maknanya pen. Satu pen yang nak tulis atas lauh ni tadi, kan? Pen tu tulis. Pen ni apa dia tulis? Dia akan tulis apa saja yang Allah kata. Allah suratkan apa benda ke, dia tulis. Suratan takdir hamba-hambanya ke, dia tulis. Dia gesek. Pen tu dia akan gesek di atas lauh tu. Sebab tu lauh tu dipanggil Lauh Mahfuz. Lauh tu papan tulis, mahfuz tu maksudnya terpelihara. Jadi Lauh Mahfuz satu papan tulis yang terpelihara. Maksud terpelihara, Allah jaga dia. Tak ada siapa boleh tahu. Malaikat pun tak tahu. Hanya Allah saja yang tahu apa yang ditulis di situ. Ini rahsia alam ada di situ lah. Tu dipanggil lauh. Jadi dia kata, Syekh kata, apa sajanya Nabi buat tu, atau Nabi kata tu, atau Nabi diam tu, semuanya tersurat di dalam Lauh Mahfuz.
Dah tertulis dah di Lauh Mahfuz Nabi buat apa, Nabi kata apa. Tidak akan sekali-kali bercanggah dengan apa yang tertulis di Lauh Mahfuz. Sama juga dengan kita, apa kita buat pada hari ini tidak akan berubah sedikit pun dengan apa yang telah Allah tetapkan, yang Allah tulis ya di dalam Lauh Mahfuz tu. Tu. Dan bagi diri pekerjaan maknanya urusan-urusan Nabi, termasuk urusan duniawinya. Urusan ni terbagi dua. Satu urusan duniawi, satu urusan ukhrawi. Urusan duniawi ni dipanggil al-a'radul basyariyah, sifat kemanusiaan, makan, minum, pergi kerja, mandi dan sebagainya. Itu orang cakap apa? Al-a'radul basyariyah, sifat kemanusiaan, kehidupan kita dalam bab urusan duniawi. Di sana ada juga urusan ukhrawi. Urusan ukhrawi melibatkan hal-hal akhirat seperti sembahyang, puasa dan sebagainya, perkara-perkara ibadat. Jadi Nabi ni pun Nabi pun manusia macam kita. Jadi Nabi pun buat kerja-kerja dunia seperti makan, minum, mandi dan sebagainya. Walaupun begitu, makan minum Nabi ke segala urusan dunia Nabi itu adalah urusan yang telah ditetapkan Allah. Maknanya cara makan Nabi bukan cara makan orang biasa, tapi cara makan yang Allah tetapkan, yang Allah suka. Macam mana Allah suka cara makan makhluk, Allah buat pada Nabi. Cara minum, cara apa, semuanya. Jadi sebab itulah Nabi ni disebut sebagai uswatun hasanah, contoh ikutan terbaik. Jadi kalau kita nak jadi hamba Allah yang paling terbaik di sisi Allah, contoh terbaik kita kena follow, kena ikut Nabi. Kalau mu nak tahu macam mana yang Allah suka cara manusia makan, cara Nabi makan. Nak tahulah Allah suka manusia tidur macam mana, ikut cara Nabi tidur. Apa saja yang Nabi buat, itulah yang paling Allah suka. Kerana yang aturkan kehidupan Nabi semuanya Allah. Sebab tu Nabi adalah perbuatan semuanya yang terbaik. Jadi nak buat apa pun. Jadi kalau kita contoh nak berpakaian, nak pakai baju, tak tahu nak baju apa nak pakai, kan? Baju apa paling Allah suka? Baju Nabi. Nabi pakai baju apa? Jubah. Itulah jawapannya, kan payah pun. Apa saja yang ada pada Nabi itulah yang terbaik. Lepas tu muslimat tanya, dah katakan kami nak pakai serban tak? Muslimat janganlah ikut pakaian ni macam pakaian Nabi, sebab Nabi orang lelaki. Ikutlah isteri Nabi. Isteri Nabi macam mana? Kena belajar tentang sifat-sifat isteri Nabi. Dia begitu. Batu kata ulama ittifaq, sepakat ulama, siapa yang meletakkan role model dia ataupun insan contoh pada diri dia selain daripada Muhammad bin Abdullah, maka jadi kafir akan ia. Rosak akidah. Dalam hati ni kita kena letak bahawa contoh yang terbaik dalam hidup aku paling tinggi sekali bagi dia Nabi SAW. Soal tahu tak tahu tu nombor 2, tapi letak kena nombor 1. Kalau dia letak orang lain selain daripada nama Muhammad bin Abdullah, jadi kafir. Aku rasa orang paling hebat sekali dalam hati aku ni, kan, tu Mahathir, contoh. Jadi kafir. Tak kira siapa-siapa pun tak payah kata tu Mahathir. Dia kata orang paling hebat sekali aku dalam hati aku ni, dalam diri aku nampak paling hebat sekali. Ketua kampung ni Tok Sidang Beruah. Tak kira, jadi kafir. Tak kira siapa-siapa. Dia ngaku bapak dia paling terbaik pun kafir juga. Jadi yang paling terbaik dalam hati dia tak lain daripada nama Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sepakat ulama. Jangan buat main. Hari ini dakwah barat. Pagi tadi kuliah subuh saya mengajar di Masjid Al-Falah Taiping. Baca kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman sampai hadis yang kelima. Dalam hadis Nabi sebut umat Islam akhir zaman akan ikut kafir ni shibran wa shibrin, wa zira'an bi zira'in, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Apa maksud Nabi? Maknanya umat Islam akan ikut sikit, lama-lama banyak, lah kali ikut semua. Ikut kafir tu dah sebiji macam kafir. Cuma di IC je nama orang Islam, agama tulis Islam, tapi segala kehidupan dia daripada bangun tidur sampai tidur balik sebiji macam kafir. Yang ni yang sedang berlaku di zaman kita.
dan akan jadi biasa di zaman yang akan datang. Jadi normal dah kehidupan macam ni. Kehidupan pakai seluar pendek normal sekarang. Betul tak? Tak pelik perempuan pakai baju lengan pendek, nampak lengan. Tak jadi pelik. Dah jadi biasa. Tu ikut siapa? Ikut Islam, ikut Nabi ke ikut kafir, ikut Yahudi? Ikut Yahudi. Jadi normal lah tak pakai tudung. Jadi normal. Artis-artis tengok rambut color perang-perang. Jadi normal lah. Tak ada siapa nak tegur. Ulama pun senyap, mufti pun senyap dan sebagainya. Memanglah ada keluar fatwa, tapi setakat fatwa saja tanpa tindakan tak jadi ke? Nyata hukum saja tapi tak ada tindakannya, tak jadi. Lepas tu kata Tok Guru Nik Abdul Aziz, dia kata kalau nak cerita bab hukum, bukan ulama hari ini je. Daripada zaman dulu ulama baca kitab syarah di kampung-kampung, di masjid-masjid, di surau-surau, cerita yang ni haram, ni haram, ni haram. Tetapi masih lagi perbuatan haram terus dilakukan. Arak masih lagi ada, pusat judi masih lagi ada, kan? Maksiat-maksiat, tempat berzina masih lagi ada. Tetapi bila ulama nak menyertai politik dengan hanya satu tanda tangan saja, bukan dengan mulut, dengan tanda tangan, kelab boleh tutup, disko boleh tutup, kilang arak boleh tutup. Itulah pentingnya politik Islam. Yang banyak orang tak faham. Orang duk kata apa ulama pergi pun masuk politik. Tujuan dia sain tadi lah. Cakap saja tak guna. Betul macam kita sebut tadi. Kalau setakat keluar hukum, keluar fatwa, istimbat hukum, tapi pelaksanaan hukum tak dapat dilaksanakan, tak jadi. Berdekahlah sampai sengit speaker masjid. Haram cakap. Memang betul haram. Tapi siapa nak laksanakan pengharaman tu kalau bukan dengan kuasa pemerintahan? Sebab tu kita nak pemerintahan agama, pemerintahan Islam. Nak pemerintahan ulama, supaya yang ditegakkan adalah hukum Islam, baru dapat dilaksanakan, kan? Bukan dengan hanya berkata sahaja. Kata saja tak jadi. Berapa tahun dah, 63 tahun merdeka, kata saja tak jadi ya, kan? Nak kena buat kerja. Sebab itulah penglibatan dalam politik bukan nak terkejar-kejar, terkinja-kinja nak jadi Perdana Menteri dah. Kalau Tok Guru Haji Hadi lah gila jawatan, lama dah dia pegang Menteri Besar Terengganu. Tak, bila menang Terengganu dia tak ambil jadi Menteri Besar. Malah dia bagi satu orang nama yang saya sendiri tak kenal. Siapa dia ni? Tak pernah ceramah di pentas ceramah pun. Sebab dia ambil orang yang berkelayakan, orang yang mampu buat kerja, bukan bercita-cita nak jawatan. Kan? Bukan kita gila jawatan, kita nak tengok Islam tertegak. Tu je cita-cita kita. Kan? Sampai menangis dia kata, moga-mogalah sebelum aku lelapkan mata ni, maknanya aku mati, biarlah aku nampak hukum Islam tu tertegak di dalam tanah air ni. Kan? Kita pun begitulah kita. Cubalah bantu alim-alim ulama kita setakat mana yang kita mampu. Nak bahagian sokong tak apa dah. Ni bahagian sokong pun tak mau. Lepas tu nak apa? Nak harga minyak turun, nak tol hapus. Dunia, janjian-janjian dunia. Dan kalau harga minyak turun sekalipun sampai free, tol sampai tak ada pun, tapi kalau agama rosak, apa guna? Balik jumpa Allah dibakar dalam api neraka. Betul tak? Bukan tu matlamat kita. Ya, kita pun nak kos sara diri rendah, kita pun nak tol hapus, kita pun nak minyak hapus. Tapi bukan tu saja hapus. Biar agama tertegak dulu, biar akidah tu mantap dulu. Soal-soal dunia ni lebih kurang sudahlah. Kan? Ni dunia jadi matlamat masyarakat Islam kita. Kalau kafir dunia dia matlamat dia dunia tak pelik sebab dia kafir. Tengok Cina kafir. Dia berniaga, dia tak kira dah halal haram, betul tak betul, salah tak salah. Nak masuk duit bawah meja ke apa, rasuah tak kisahlah, janji dia punya perniagaan untung. Tak peliklah sebab dia kafir. Kita bukan kafir. Kita mengucap 2 kalimah syahadah. Bila mengucap 2 kalimah syahadah, ada hukum yang kita kena taat, kena ikut. Apa boleh, apa tak boleh. Ni dah ikut habis kafir, bukan ikut Nabi. Ni Nabi ni As-Siddiq, cakap benar. Dan kalau kita tak ikut Nabi, mati esok. Selain daripada soalan marrabuka, baca dalam kitab Hidayatul Salikin, lagi 2 soalan yang sangat genting.
iaitu wa ma dinuka. Allah malaikat akan tanya, apa agamamu? Nak jawab apa agamaku itu, agama tu nizam hayah, cara hidup. Kalau hidup di dunia dulu cara hidupnya bukan cara hidup Islam, bukan cara hidup Nabi, maka dia takkan boleh jawab agama di Islam. Tu ya. Nah, cara hidup ni merangkumi 4 perkara asas. Pertama, ibadatnya mesti Islam, muamalat mesti Islam, munakahat mesti Islam, jinayat mesti Islam. Kan? Bukan ibadat di Islam, muamalat lantak pihak riba, munakahat lantak pihak anak lo nikah ke main sapu habis, nak nikah angkut siam apa semua. Lepas tu yang keempat, nak tak kira dah undang-undang ni, undang-undang kafir pun tak apa, tak jadi makna Islam. Kalau begitulah mati esok nak jawab apa dalam kubur bila ditanya oleh malaikat, ma dinuka, apa agamamu? Kan? Sebab Islamnya tak sempurna. Atas tanah memang semua orang boleh jawab, Islam lah agama saya. Tu atas tanah. Bawah tanah bukan bibir yang nak jawab, yang nak jawab ruh. Jasad senyap dah, tak kata apa dah jasad, bak mati. Ruh yang nak jawab. Roh ni makanan dia ilmu masa hidup di dunia. Kalau orang tu mati dalam bawa ilmu, barulah dia boleh jawab dengan ilmunya dalam kubur. Ni ilmu apa pun tak ada. Nak jawab macam mana dalam kubur? Tu dia. Kemudian ditanya, waman nabiyuka, siapa nabimu? Maksud nabi ni siapa ikutan, siapa yang kamu ikut, siapa role model kamu, siapa yang kamu sanjung sangat. Kalau yang kita sanjung, yang kita ambil contoh, yang kita ikut tu namanya Muhammad, maka barulah boleh jawab nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau bukan contoh ikutan kita, nabi kita, maka dia takkan boleh jawab nama nabi. Tak kira lah dia ikut siapa, ikut orang tu. Ikut Anwar Ibrahim, dia jawab Anwar Ibrahim. Wa man nabiyuka, malaikat tanya Anwar Ibrahim. Tak betul ni kita buat contoh, bukan kita kata ke dia tak. Kamu tak sop satu-satu orang sampai yang salah pun kata betul, jawab. Yang nak tak sop ni Nabi, ikut Nabi. Nabi tak pernah tak betul. Orang lain mungkin boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Begitu juga kita dengan ulama'-ulama', dengan Tok Guru Haji Hadi, dengan Tok Guru Ni Aziz. Lagi dia betul, kita ikut. Tak betul, tak ikut. Jadi nak tahu betul tak betul, Allah tanya, kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah, adakah sama orang yang mengaji, orang tahu, dengan orang yang tak mengaji, orang tak tahu? Mana sama? Orang yang mengaji dia tahu mana betul, mana salah. Tak mengaji mana nak tahu betul salah? Sebab ilmu tak ada, jahil. Sebab tu pentingnya ilmu. Bila ada ilmu, kena amal pula ilmu tu. Barulah tahu mana betul, mana salah, mana terang, mana gelap. Mana yang kata kawan, mana yang kata lawan, kan? Baru kenal mana kubah masjid, mana bumbung kuil, kan? Ni sampai tak kenal, sampai rumah ibadat agama lain pun pergi masuk juga. Ni apa cerita? Ni kata soal apa nama kita panggil apa ni, hidup sama-sama ni panggil apa? Apa dipanggil? Bukan mawakat. Bukan. Majmuk. Kebangsaan ke majmuk ke apa sampai lupa dah. Dalam kehidupan majmuk, campur masyarakat berbilang bangsa dan agama, betul kita boleh bantu-membantu. Tapi ingat, Islam ada pantang larangnya. Ada boleh, ada tak boleh. Jadi kena tahulah takat mana boleh, takat mana tak boleh. Tolong menolong dari segi kebangsaan, bangsa saja. Sebab dia bangsa Cina, dia bangsa India. Kita tolong, kita bangsa Melayu. Tengok dia jatuh motor, kita tolong angkat. Tak ada masalah. Ni dah patung berhala dia jatuh, kita tolong angkat. Tolong ni jatuh lah. Ini dewa jatuh. Ya, dewa jatuh pula, angkat. Bodoh tu. Dia tak reti mana boleh, mana tak boleh. Nampak? Tak kira dah siapa-siapa, jabatan polis ke apa ke, dijaga kuil. Lencana Allah Muhammad macam mana tu? Tak kira siapa-siapa. Ustaz cakap gini. Tak, kita cakap berdasarkan Quran hadis, berdasarkan ilmu agama. Apa dibenarkan Nabi, apa yang dilarang Nabi.
Tak kira lah mu jawatan besar mana pun, KPN sekalipun, tak kira. Besar mana pun, paling besar sekali Nabi Muhammad, pemimpin paling besar. Nabi kata dalam hadis, ana sayyidu waladi adama yaumal qiyamah. Aku, kata Nabi, adalah pemimpin anak Adam. Semua anak Adam, maknanya segala keturunan manusia ni, Nabi paling besar sekali. Nabi, ana sayyidu waladi adama yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak. Nah, wa awwalu man yanshaqqu anhul qabru. Akulah orang yang akan bangkit dahulu daripada kubur. Tak ada siapa yang bangkit dulu. Nak act mana dengan jawatan pangkat? Hoi, Perdana Menteri tu. Hebat mana pun Perdana Menteri, lelak lagi. Nabi bangkit dulu. Tak bangkit dia, senyap dalam kubur. Ketua Polis Negara ke, Ketua Polis Bomba ke, tak kira siapa pun. Ketua Polis Bomba pula. Ketua apa pun nak cerita lah, apa pun jawatan dia, terbaring senyap dalam kubur. Nabi bangkit dulu, nak menunjukkan Nabi pemimpin paling besar. Kita nak tanam yang itu, tuan-tuan. Bukan kita perendahkan siapa-siapa, tak. Tapi kita nak tanam di dalam hati masyarakat, biar nampak Nabi kita duduk dalam hati ni. Paling besar sekali Nabi kita. Pegang situ kemat-kemat. Ini soal akidah. Kita nak selamat dunia dan akhirat. Selamat dunia tak kena corona, tapi akhirat kena bakar. Awak benda kan? Tu. Jadi biar jelas betul-betul Nabi ni siapa dia. Kena kenal betul-betul Nabi ni. Yakin betul-betul pada baginda. Kan? Tu. Kemudian dia kata lawannya al-kizbu. Lawan kepada sifat siddiq, kizbu. Kizbu ni maknanya pembohong, pendusta. Artinya dusta. Mereka itu, iaitu mustahil. Mustahil. Ya, Nabi itu pendusta. Dalam serba-serbi pun, sama ada perkataannya dusta, mustahil. Perbuatannya dusta, mustahil. Diamnya Nabi pun dusta, pun mustahil. Mustahil, akal tak boleh terima. Nah, maknanya kata, senang mudah kita faham, Nabi takkan bercakap bohong walaupun dengan nada gurau sekalipun. Kita mungkin cakap benar, tapi bila bergurau bohong. Ni tak gurau ke tak gurau, Nabi tetap cakap benar. Tak pernah bohong walaupun sikit. Bukan setakat lepas jadi Nabi umur 40, sejak lahir sampai wafat tak pernah bohong. Perkataan Nabi, perbuatan Nabi tak pernah salah. Itu maksud dia. Tak pernah salah, walaupun silap sikit macam mana, tak ada silap langsung. Lepas tu yang kata Nabi semayang asar buat 2 rakaat kan? Nabi lupa nak buat 4. Bukan lupa, Allah buat Nabi sengaja jadi 2, supaya jadi pengajaran kepada kita. Kalau tak cukup rakaat, macam mana nak buat. Maka perbuatan Nabi tu jadi ilmu, nama dia. Bukan Nabi lupa tak, bukan Nabi lalai. Nabi tak lalai kan? Sebab tu Nabi bangun tidur, satu riwayat cerita, Nabi bangun tidur, terus Nabi semayang subuh tanpa mengambil wuduk. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa tak ambil wuduk? Nabi kata, kalian kena ambil wuduk, sedang aku tak perlu ambil wuduk. Kerana aku sentiasa suci, kerana walaupun aku tidur, hatiku tetap jaga. Kalian matanya lelap, hati pun lelap. Kita tidur, hati dengan hati-hati tidur. Nabi tak, mata saja lelap, hati berjaga, ingat pada Allah. Hati sentiasa fikir pasal umat. Mana ada pernah Nabi tak fikir pasal umat? Nabi tidur mengiring sebelah kanan, kemudian tangannya diletakkan di bawah mukanya. Bila esok siangnya, sebelum tidur tu Nabi dengar anak Nabi dengar Nabi ada sebut ummati masa nak tidur. Umat Nabi sebut. Perlahan je Nabi sebut. Esok siangnya tengok air bertakung di telapak tangan Nabi. Kalau awal-awal tidur je Nabi sebut umat, lepas tu Nabi menangis, mestilah air tu dah kering. Ini sampai pagi masih lagi bertakung. Maknanya lama mana Nabi menangis? Malam. Sebutkan pasal umat, fikir. Umat tu siapa dia? Kalau bukan nama-nama kita semua. Kitalah Nabi fikirkan. Nabi siap, Nabi sedih kan? Sampai akhir hayat Nabi, bila nak dicabut nyawa, Nabi terasa sakit. Nabi kata, boleh tak
segala sakitnya mati bagi umat aku berikan pada aku, biar aku yang tanggung sakit. Allah, Nabi nak tanggung. Kita sakit mati ni Nabi nak tanggung. Ayah kita tak ada doa macam tu. Ada ayah kita sayang ke anak, nanti anak ni mati biar sakit mati dia bagi kat saya lah. Tak. Saya kata sakit mati, sakit luka pun ayah kita bukan kata luka ni bagi berpindah ke saya lah. Tak. Anak pun gitu, ayah kena kanser, kena sakit jantung, ada anak kata, Allah biarlah sakit jantung tu serah kat aku, jangan bagi kat ayah aku. Tak. Bawa buah je lah pergi hospital. Ayah makan buah lah. Itu je ziarah. Tapi Nabi dia kata, ya Allah, kumpulkanlah sakit mati umat aku ni bagi kat aku, biar aku tanggung. Sebab kasihnya Nabi pada umat. Tiba-tiba kita tak kasih pada Nabi. Suruh pertahan Nabi macam-macam alasan. Suruh bukan buat apa, bukan kat pedang. Cuma berkumpul berhimpun menunjukkan syiar. Ni penting syiar. Lepas tu kita tak faham. Kita boleh jawab, alah kumpul ramai-ramai, lepas tu cakap jerit apa semua, apa dapat? Dia kata. Lepas tu saya nak tanya, lepas tu kita semayang jemaah ramai-ramai di surau masjid, apa dapat? Semayang seorang-seorang kat rumah pun boleh. Lepas tu kita kena faham, apa tu makna syiar? Syiar tu menunjukkan kekuatan Islam. Berhimpun beramai-ramai walaupun di tengah panas. Tak ada buat apa pun, duduk dengar je ustaz cakap. Kita himpun ramai tu sekurang-kurang menggetarkan hati-hati musuh, hati-hati kafir. Bila orang kafir lalu tengok, Islam bersatu, pertahankan Nabi dia. Tu panggil syiar. Tu panggil izzah, kekuatan Islam. Sebab tu azan disuruh kuat supaya tunjuk syiar. Biar tenggelam bunyi loceng gereja, biar tenggelam bunyi-bunyi mentera Hindu. Biar laungan azan memecahkan kesunyian. Pagi-pagi lagi azan dah bunyi. Mana ada agama lain pagi-pagi bunyi dah, melainkan Islam. Islam nak ajar. Nampak? Itu nak tunjuk syiar agama. Pentingnya syiar. Kita bagi alasan macam-macam. Dan kalau bagi jenis orang bagi alasan ni, saya nak cakap satu je. So kalau dia mati, dia bangun di padang mahsyar, dia nak minta syafaat Nabi macam mana agak? Masa kat dunia dulu orang suruh berhimpun pertahan Nabi, macam-macam alasan jawab. Tak apalah. So kamu mati, kamu susah, dosa kamu banyak, nak minta syafaat dengan Nabi. Agak-agak Nabi nak jawab apa ke kamu? Nabi nak jawab apa? Sorry lah, Nabi kata, saya pun sibuk lah ni, nak urus umat-umat yang saya kasih ni. Awak pergi mana dulu? Hantar awak nak buat apa? Urusan dunia boleh berlari pergi, urusan akhirat untuk tahan Nabi macam-macam alasan. Kena orang kutuk orang yang dia sayang sangat, YB dia sayang kan? Pemimpin politik yang dia sayang marah sangat. Tapi bila pemimpin Islam orang caci maki, dia buat senyap. Ulama dihina, dia buat senyap. Nabi dihina, dia buat senyap. Duk tang mana kita tu agak kan? Fikir tu je. Baik. Jadi ni dia. Jadi lawannya al-kizbu, pendusta. Nabi tidak mustahil Nabi bercakap dusta, bukan sahaja percakapannya, perbuatannya dan segala tingkah lakunya, diamnya, termasuk urusan-urusan dunianya. Nabi makan tak bohong, Nabi minum tak bohong, semua Nabi tak bohong. Semuanya betul. Perbuatan Nabi itu, iaitu mustahil kata dia. Keduanya al-amanah. Sifat yang kedua kita nak mengaji, sifat bagi Nabi dan Rasul itu al-amanah. Artinya makna amanah itu wajib kepercayaan sekalian Rasul. Semua Rasul itu wajib kepercayaan. Maksud wajib kepercayaan, boleh dipercayai. Bukan cakap boleh, memang wajib dipercayai. Itu maksud dia. Itu maksud amanah. Sebab apa? Sebab sabit dengan sidik tadi. Sidik tu benar, maka bila orangnya benar, mestilah boleh dipercayai. Sebab tu amanah ulama letak nombor 2. Sebab tu sebelum nak mengaku amanah, kena sidik dulu. Ni mengaku amanah tapi tak sidik, cakap tak benar, bohong. Kata nak hapus tol tapi tak hapus tol. Lepas tu nak mengaku amanah. Amanah celah mana? Amanah ni pertama dulu sidik dulu. Cakap kena betul, perbuatan kena betul, diam pun kena betul. Macam Nabi
barulah layak pergi sifat yang kedua, al-amanah. Baru layak nak mengaku sebagai amanah. Nah, amanah-amanah ni selalunya kait dengan apa? Amanah ni selalu kait dengan soal jawatan pangkat. Betul? Kita nak lantik satu-satu orang sebagai ketua kampung ke, tak kira lah apa jawatan pun, kita mesti nak lantik dia seorang yang amanah. Baru dia jujur dalam melaksanakan tugas-tugas dia, yang kita pilih dia, yang kita lantik dia. Tak payah kata yang besar-besar. Kita nak lantik bendahari masjid surau, kita kena cari orang yang amanah, supaya dia tak seleweng duit masjid surau. Contoh, mesti orangnya jujur. Jadi kriteria macam mana kita nak pilih orang tu amanah? Takkan main cabut undi nak bulu panjat lidi dia jadi. Tak, kena pilih ikut kriteria. Maka kriteria itu seperti mana yang ulama nakalkan, tuliskan dalam kitab. Sebelum bicara sifat amanah, sifat apa dulu yang pertama? Siddiq. Maknanya kamu nak tahu orang tu amanah atau tidak amanah, tengok siddiqnya. Benar tak dia siddiq? Benar tak perkataannya tu benar? Benar tak perbuatannya benar? Benar tak diamnya benar? Baru kita tahu dia orang amanah atau tidak amanah. Begitu juga dalam kita nak melantik pemimpin. Mana saya nak tahu ustaz? Sebab dia cakap nak buat ni, lupa-lupanya bila kita pangkah dia buat lain. Dah. Boleh tengok kan sebelum tu siddiq tak siddiq dia. Nah, 5 tahun kita boleh tengok sebelum datang pilihan raya. 5 tahun boleh tengok. Tak, bukan 5 hari. 5 hari boleh jawab, tak tahu. 5 tahun tengok cakapnya benar atau tidak, perbuatannya benar atau tidak, diamnya benar atau tidak. Kalau tiga-tiga ni benar, barulah kita boleh kata dia ada sifat amanah, baru layak kita pilih dia. Kemudian kalau tersilap sekalipun, baru Allah maafkan kita. Sebab kita sudah beristihad, kita dah mikir hampah bulat. Ini dah dia janji omong-omong kosong, tahu dah dia kaki penipu, pilih juga. Mana tahu kali ni dia tak tipu. Bukan mana tahu, tengoklah yang dah apa yang dah berlaku sebelum ni. Itu je. Bukan payah sebenarnya. Ini semua dalam agama ada ajar. Semua dalam agama. Quran tu semua jawapan ada dalam Quran. Dalam hadis semua jawapan ada dalam hadis. Yang kita boleh jawab tak tahu sana, tak tahu sini sebab apa? Sebab tak ngaji Quran, tak ngaji hadis, tak ngaji ilmu agama. Agama ni panduan hidup. Agama bukan hanya panduan semayang. Agama bukan hanya panduan umrah haji. Asal umrah haji baru nak cari agama. Asal nak semayang baru nak cari agama. Anak nak khitan baru nak cari agama. Bukan tu. Agama ni kehidupan seluruhnya. Apa saja yang kita buat dalam hidup kita berkait dengan soal agama. Mana ada pisah walaupun sikit. Ni yang mentaliti masyarakat. Bila tanya kenapa tak hantar anak sekolah kamu, kenapa tak hantar anak sekolah tahfiz ke pondok? Saya bukan nak anak saya jadi ustaz, saya nak anak saya jadi engineer. Lepas tu engineer apa? Engineer kapil. Sebab dia faham ilmu agama ni satu cabang pilihan. Siapa nak ngaji lah, tak nak ngaji sudah. Lepas tu kamu nak jawab jumpa Allah dengan nak jawab apa? Nak tunjuk sijil engineer kamu, sijil doktor kamu. Mana sijil Islam kamu? Syarat nak masuk syurga Allah dengan iman dan Islam. Bukan dengan doktor, bukan dengan engineer, bukan sains, bukan matematik. Kita nak bagi clear masyarakat kita hari ni. Biar buka minda. Jangan lagi jumut, jangan lagi sempit dengan keduniaan. Dunia ni tak ada apa-apa tuan-tuan. Pejam celik, pejam tak celik-celik. Macam saya sebut. Kejap je. Berapa ramai dah sahabat-sahabat kita meninggal dunia. Tengok dalam grup surau Poli Beruah. Naik kak, dah meninggal seorang. Kak, meninggal seorang. Kak, meninggal seorang. Esok orang tulis nama kita dalam tu pula. Kita lah ni tulis nama orang. Esok orang tulis nama kita. Lepas tu kita nak bawa apa jumpa Allah? Nak bawa urusan dunia kita, nak bawa kelapa sawit kita, nak bawa apa? Islam lah. Jadi mana Islam kita? Buh mana? Islam itu dipandu dengan ilmu. Kalau tak ada ilmu nak bawa apa? Tu. Biar jelas. Ini amanah.
Artinya wajib kepercayaan sekalian rusul. Kalau kita tengok dalam kitab Jawi, dia tulis rusul, ra sin lam, dia tak ada waw. Untuk makluman, ra sin lam yang tak ada waw tu maksudnya jamak rasul-rasul. Bagi perkataan lain, bagi mursalin. Kalau mursalin pun makna rasul-rasul juga. Tapi ni dia tak baca dengan sebutan rasul, dia sebut rusul. Ra baris dhammah, sin baris dhammah, rusul. Kalau rasul, ra sin waw lam, itu maknanya mufrad, seorang rasul saja. Tapi kalau rusul maknanya rasul-rasul. Maknanya di sini maksud dia jamak. Maksudnya bukan seorang rasul je, semua rasul. Semua rasul itu wajib kepercayaan. Itu maksudnya. Artinya wajib. Apa yang dimaksudkan dengan amanah? Artinya wajib terpelihara sekalian mereka itu, yakni para rasul itu, daripada segala yang haram. Maksud amanah, semua rasul dipelihara oleh Allah daripada buat perbuatan yang haram. Apa saja yang haram, rasul dan nabi takkan buat, sikit pun takkan buat. Itu maksud dia. Itu maksud amanah. Begitu juga kata guru kita, Tok Guru Siddiq Noh, orang yang amanah dia takkan buat sikit pun perbuatan yang haram, barulah orang itu dipanggil amanah, seperti mana para nabi dan para rasul. Jadi orang yang buat haram, dia bukan orang yang amanah. Kalau sudah bertaubat lainlah. Dulu dia buat haram, sekarang dah bertaubat, tak apalah. At-taibu minadz dzanbi kaman la dzanbalah. Siapa yang bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh, dia akan Allah hapuskan dosanya macam orang yang tak pernah buat dosa. Insya-Allah Allah ampun, kan? Itu. Kemudian lagi kata Syekh, dan yang makruh. Bukan sakat haram, makruh pun Nabi tak buat. Semua sekalian rasul takkan buat benda haram, takkan buat benda makruh. Maka sekali lagi kata ulama, orang yang bertitulkan amanah, orang yang amanah sebenarnya orang yang takkan buat benda haram, takkan buat benda makruh. Kita meringan-ringankan makruh. Jadi kata alah tak apa, makruh je. Macam contohlah, hukum isap okok dua je yang saya pernah dengar, lain saya tak pernah. Yang pertama haram, yang kedua makruh. Okeylah, katalah haram keras sangat, syadid sangat ustaz, ambil pendapat yang rendah sikit, pendapat yang rendah makruh. Lagi rendah pada ni tak ada. Tak ada seorang ulama kata rokok ni harus, apatah lagi sunat maupun wajib, tak ada. Paling rendah pun ulama kata makruh. Maka kata Syekh dalam kitab kita ni, orang yang buat makruh orang yang tidak amanah. Maka orang yang isap rokok adalah orang yang tidak amanah. Orang tidak amanah. Bila tak amanah, apa title dia? Kita nak tengok. Haram dan yang makruh. Tetapi yang harus pun tiada jatuh pada mereka itu, melainkan dengan niat taat sekurang-kurangnya. Kata Syekh lagi, Nabi ni dia takkan buat haram, takkan buat makruh, termasuk harus pun dia tak buat. Nabi dan Rasul harus pun tak buat. Habis Nabi tak mandi ke? Mandi kan hukumnya harus, makan hukumnya harus. Habis Nabi tak mandi tak makan? Tak. Maksud ulama, Nabi buat perbuatan duniawi tu, perbuatan makan, minum dan sebagainya, tidak masuk dalam bab harus, tapi masuk dalam bab sunat. Maksudnya Nabi buat bukan kerana bersedap-sedap, tapi kerana Allah semata-mata. Kita makan kerana sedap, kerana nak kenyang. Nabi makan bukan kerana nak kenyang. Nabi makan bukan kerana nak sedap. Nabi makan kerana Allah. Ada satu orang perempuan tua datang jumpa Nabi, nak dihadiahkan pada Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Dengan sahabat-sahabat tengah berhimpun berkumpul, datang makcik ni, nak baiklah dia nak bagi buah limau macam itulah, buah oren. Bagilah. Nabi ambil dululah, sebab dia mestilah bagi kat Nabi dulu, sebab Nabi lah dalam paling besar dalam kalangan tu, sahabat-sahabat ni bagi kat Nabi. Bila Nabi masuk dalam mulut, rupa-rupanya buah tu masam. Nabi jaga muka sedikit pun tidak berkerut kerana tak nak mengecil hatikan makcik tu. Nabi makan sambil senyum. Kemudian bila nak dibagi kepada sahabat, Nabi kata, bagi aku semualah sebab buah ni sedap, kata Nabi. Biar aku habiskan. Sahabat lain takkan nak lawan. Tak apalah,
Tak apa bagi Nabi, tak apa. Kami tak dapat, tak apa. Sebab ni buah sedap bagi Nabi lah. Nabi makan sampai habis. Rupa-rupanya Nabi makan sampai habis tu kerana buah tu masam. Nabi takut kalau buah tu sampai ke tangan sahabat, sahabat tak tahan masamnya, langsung berkerut, kecil hati kawan tu. Kan? Nabi jaga sampai tahap gitu. Akhlak Nabi hebat. Nah, kita boleh buat gitu. Tapi ada seorang ni, dia bukan Nabi, dia seorang wali. Nah, nama dia Hatim Al-Asam, dipanggil Hatim Al-Asam. Nama betul dia Hatim. Al-Asam tu gelaran. Al-Asam ni bahasa Arab, bahasa Melayu maknanya pekak. Maknanya kalau terjemah Melayu, Hatim si pekak nama dia. Dia wali Allah. Kenapa dia dapat gelaran si pekak? Kerana satu hari dia ulama, jadi orang datang jumpa dia tanya soalan. Jadi ada satu orang perempuan datang jumpa dia tanya soalan tentang agama lah. Nah, tengah-tengah tanya tu, perempuan tu agaknya macam mana tersilap, dia terlepas kentut depan. Bukan sikit-sikit, kalau silent killer tak apa. Ini gedebum, pum ni. Nampak kuat dia kentut, siap dengan bau. Nah, tapi hebatnya ulama Hatim Al-Asam ni, dia nak jaga maruah perempuan tu supaya dia tak rasa malu. Dia buat-buat pekak. Apa dia? Cakap kuat sikit, aku tak dengar, dia kata. Jadi perempuan ni sangka ulama ni tak dengar yang dia ni kentut. Dia kata mujur dia tak dengar. Padahal kuat sangat nak mujur tak dengar, kata dia. Dia pun teruskan soalan. Lama mana dia berlakon jadi pekak sampai perempuan tu mati. Setengah riwayat kata 15 tahun. 15 tahun tu buat-buat pekak sebab nak jaga seorang manusia punya perasaan saja. Punya baiknya. Kalau orang macam ni, takkan Allah nak bubuh dalam neraka, nak bubuh dalam syurga. Dah kita nak kata kita layak syurga, berani boleh buat macam tu. Jaga hubungan manusia, jaga hubungan dengan Allah, payah. Melainkan mujahadah, pengorbanan yang sangat tinggi kena dilakukan. Tu kata syurga Allah mahal. Kan? Tu. Baik, jadi perbuatan Nabi, tidak ada berbuat makruh ataupun haram ataupun yang harus. Jadi makan minum ni Nabi buat juga, makan minum dan sebagainya, tapi tak masuk harus, tapi masuk sunat. Maknanya Nabi makan bukan lagi kerana bersedap-sedap, bukan kerana nak kenyang, tapi makan semata-mata kerana Allah. Tidur kerana Allah, semua kerana Allah. Kita masih lagi tidur kerana mengantuk. Nabi tak. Nabi bukan kerana mengantuk, tapi tidur kerana Allah. Itu yang ulama kata. Jadi tak sentuh pada Nabi sama ada haram dan makruh maupun juga yang harus. Kalau Nabi buat juga yang harus pun sekadar sekira-kira, kata ulama, iaitulah melainkan dengan niat taat sekurang-kurangnya. Kalau Nabi makan pun niatnya niat taat, makan kerana taat pada Allah, minum kerana taat pada Allah. Apa saja Nabi buat, barang-barang yang harus, barang-barang yang manusia biasa buat, itu semua kerana taat kepada Allah. Nabi berkenderaan kerana taat. Kita berkenderaan kerana taat ke kerana nak tunjuk kat orang kita kaya? Itu sifat kita. Beli kereta mahal-mahal supaya orang tengok, hebat dia. Dalam beruah ni kereta dia paling mahal ke ni? Dan Nabi berkenderaan kerana niat taat kerana Allah. Apa saja pun Nabi buat semua kerana taat. Tu maksudnya, kata ulama, kata Syekh dalam kitab kita ni. Dan niatnya itu mengajar akan umatnya. Dan apa saja Nabi buat semua jadi pelajaran. Maka daripada seluruh perbuatan Nabi itulah ulama keluarkan hadis-hadisnya, maka istimbat hukum. Jadilah hukum itu, hukum ini dan sebagainya berdasarkan perbuatan Nabi. Contoh, kata Imam Syafi'i, wajib sembahyang itu mesti dengan berlafaz. Baca dalam hati tak boleh, rukun qauli. Contohnya Fatihah, tak boleh baca dalam hati, kena baca dengan gerak mulutnya. Kenapa Nabi cakap? Nabi tak cakap. Bila Nabi tak cakap, sebab tu ada berlaku khilaf di kalangan mazhab. Ada mazhab yang kata boleh, tapi mazhab kita Imam Syafi'i kata tak boleh. Sebab ada satu hadis di mana ada sahabat yang kata, bukan Nabi kata, sahabat kata, aku sembahyang di belakang Nabi, kemudian aku lihat janggut Nabi bergerak-gerak dan badan Nabi bergerak naik turun. Itu menandakan Nabi menarik nafas dan menghembus nafas.
Maknanya Nabi baca surah tu dengan berlafaz. Maknanya Nabi baca surah tu dengan menggerakkan mulut. Kalau janggut Nabi tak bergerak, nescayalah Nabi baca dalam hati. Kan? Jadi dari situlah Imam Syafi'i ambil, mengatakan wajib rukun qauli baca dengan menggerak, dan syaratnya sekurang-kurang dengar di telinga sendiri. Maka jadi syarat dalam bab semayang kita dalam ilmu fiqh. Dia begitu. Jadi perbuatan Nabi ni semuanya jadi ilmu, jadi pelajaran kepada kita. Tapi perbuatan kita manusia biasa ni kadang-kadang jadi ilmu, kadang-kadang jadi sesuatu musibah, satu benda jahat. Kita buat benda silap, orang ikut benda silap kita, salah. Nabi tak ada. Nabi apa yang Nabi buat semuanya betul. Jadi kalau ikut apa pun Nabi semua betul. Itu mengajar akan umatnya. Lawan kepada amanah al-khianah. Jadi siapa yang tidak amanah, automatik dia duduk kelompok khianah. Khianah bahasa Melayu khianat, pengkhianat. Khianat kepada Allah, khianat pada Rasulullah, khianat pada Islam. Siapa dia? Orang yang tidak amanah. Baru kita bicara tadi. Yang amanah itu mesti adalah buat yang wajib dan sunat, meninggalkan yang haram dan makruh. Tinggal haram makruh barulah amanah. Buat haram makruh tidak amanah. Bila tidak amanah, khianat. Siapa buat perbuatan haram, dia pengkhianat kepada agama Allah. Siapa buat perbuatan makruh, dia juga dikira pengkhianat kepada Allah. Lepas tu jangan anggap ringan. Itu ni kata guru kita ni, Tok Guru Siddiq Nur kata, betul dah orang nak pegang rokok tu makruh, tapi khianat, dia kata. Khianat pada agama, khianat pada Allah, khianat pada Rasulullah. Tak berat nama khianat tu. Kita jalan-jalan, kita tegur kawan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, pengkhianat. Sakit hati tak? Tak berat gelaran pengkhianat. Jadi tinggalkanlah perbuatan yang makruh. Dan memang kita stop teruslah perbuatan yang haram. Kan? Ini masjid pergi nombor ekor tikam juga. Kan? Kena jaga. Itu nama dia al-khianah. Artinya khianat dengan bahawa mengerja mereka itu akan yang haram atau yang makruh, iaitu mustahil. Ni Syekh kata, siapa yang buat haram atau makruh, artinya orang ini khianat. Dah tahu dah dia ni pendusta, cakap pembohong, kemudian buat benda haram, buat benda makruh, maknanya dia ni pengkhianat. Lantik juga jadi pemimpin, kenapa? Dah tahu dah pengkhianat, iaitu mustahil. Kata Syekh, maka nabi-nabi, para rasul itu mustahil bersifat dengan sifat khianat. Kemudian ketiganya tabligh. Kita berhenti situ, dan kita akan sambung nanti di kuliah yang akan datang. Sifat rasul yang wajib bagi rasul yang seterusnya, iaitu at-tablighu. Tabligh artinya menyampaikan. Macam mana maksud menyampaikan tu, kita akan tengok pada kuliah yang akan datang, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu dulu pada malam ni. Barang kami tak bawa keluar, cuma kalau ada siapa yang nak, boleh maklum kepada Ustaz Burhan kita untuk dipanjat tahilak tu lah, dia ambil. Sebab baru sudah kan kita di Masjid Berwas. Mungkin dah beli dah di situ kan? Tapi kalau ada, mana tahu habis pula dah biskut dia. Nak beli lagi, ada lagi insya-Allah. Telur masin ke apa. Jadi gitulah. Jadi sekali lagi saya mohon maaf sekiranya terkasar bahasa atau mengguris hati mana-mana pihak. Apapun yang kita sampaikan ni untuk menyedarkan umat, supaya kenapa saya tekan sangat, bukan kita menengking-nengking marah dah. Hati kita semua kita kawan baik. Cumanya kita cakap itu supaya pasak masuk kemah. Macam paku, kita nak paku dalam kayu, mana boleh ketuk slow-slow, kena ketuk kuat baru paku tu masuk elok. Gitu juga kita nak pasak dalam hati umat, khususnya orang beruah kita, supaya yakin Allah dan Rasul dalam hati ni. Bila Allah dan Rasul ada dalam hati ni, tak ada apa yang menggugat kita dalam kehidupan duniawi ni. Macam mana pun yang datang, kita steady, sebab Allah dan Rasul ada dalam hati. Tapi bila benda ni tak ada, itu yang kita akan
tergugat soal keimanan dan sebagainya, kan? Jadi inilah pelajaran ilmu akidah supaya menambahkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ketaatan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekadar tu pada malam ni, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mauti syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.